Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi malam 20 Oktober 2020. Bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Umum mengakui akan keunikan Sarawak dengan masjid yang boleh berada di sebelah gereja. Dayak, Cina, Melayu dan Melanau boleh duduk semeja. Rakyat yang berbudi bahasa juga kaya budayanya. Ia jelas terbukti dengan inisiatif kerajaan negeri sekali lagi mencipta sejarah dengan pembinaan kompleks Unifor yang sememangnya wajar dilakukan menerusi konteks negeri Sarawak. Ini kerana lain-lain agama di negeri ini dianggap sama penting seperti Islam, baik dari segi fungsi, peranan dan sumbangannya. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, satu falsafah yang sentiasa dipegang bersama barisan Kabinet Sarawak iaitu agama adalah tiang untuk rakyat mematuhi cara hidup dan mempunyai disiplin dalam menghadapi cabaran kehidupan adalah kunci bagi mengekalkan keadilan kepimpinan, mengukuhkan perpaduan kaum dan keharmonian pelbagai agama. Kita bangunkan Unifor di sini sebab kita rasa bahawa ada tempat untuk ketua-ketua agama berkumpul dan berbincang mengenai dengan agama-agama lain dan cara hidup kita. All religion mesti mempunyai disiplin dan bekerja untuk Tuhan dan juga umat manusia. And that is why the leaders in GPS we hold steadfastly to this policy. Beliau berkata demikian dalam Majlis Pecah Tanah Kompleks Unifor Sarawak bertempat di Jalan Ong Tiang Swi, Kuching hari ini. Tambah Datuk Patinggi Abang Zohari lagi, beliau amat bangga dengan keindahan dan kecantikan budaya yang utuh di negeri ini, khasnya pada wakil rakyat yang menghormati agama-agama lain di kawasan masing-masing, seperti Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang yang mencadangkan pembinaan masjid di kawasannya. Untuk itu, sejumlah 10 juta ringgit bagi pembinaan masjid dan 10 juta ringgit lagi untuk pembinaan gereja telah diperuntukkan di Belaga. You know who asked for that mosque? It's Liwan Dagang. He's non-Muslim. He said, why not build a mosque in Belaga? He said, Datuk, polah masjid di Belaga untuk orang Islam. I thought from Imam, but from Liwan. That is the beauty. A non-Muslim looking after the welfare of Muslim. Of course, we have built a 10 million church also in Belaga. That is the beauty that Sarawak has, and we must protect this beauty of Sarawak. Terdahulu, Ketua Menteri telah mendengar taklimat berhubung pelan projek bangunan kompleks Unifor oleh perunding kompleks, David Ong, dan difahamkan ia akan dibina melalui kontraktor yang dilantik melalui tender terbuka. Berucap dalam majlis sama, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Bertanggungjawab Unifor, Datuk Ahmad Douglas Ugah Mbas memberitahu projek yang diilhamkan oleh Ketua Menteri yang bernilai 70 juta ringgit itu cukup membuktikan keprihatinan beliau dalam menjaga perpaduan negeri ini. The budget is very big actually, but Yang Amat Berhormat, because of his support, and he is the Chief Minister for all of us, bagi kita 70 juta ringgit untuk bangunan di sini. Satu sejarah untuk Unifor, untuk semua rumah ibadat yang ada hadir pada hari ini. This is all our pride. We have done some consultation. It's not easy, sir, to consult so many religious groups. Then in the end, in the spirit of religious solidarity, we decide to have finally the building that you saw that display just now. Tambah Datuk Ahmad Douglas, Kompleks Unifor akan menjadi mercu tanda perpaduan para penganut agama di bumi Sarawak yang bertuah ini. This place is strategic and it will be really very helpful to us. Bangunan seperti yang telah dijelas tadi adalah 10 tingkat. Ini akan mempunyai ciri-ciri green building concept in line with your philosophy of green of sustainable policies. Ia akan mempunyai tempat mesyuarat, 2 tingkat, Dewan Jamawan yang boleh menempatkan 1,000 orang jemputan, ruang tertutup
sebagian di Bumbung dan ruang komersial. Ini dirancang supaya kita dapat pendapatan dari bangunan ini untuk kita menyelenggara dan kemudian membantu trustee kita. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri KPDN HEP dan Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jaul Samion dan beberapa tetamu kenamaan yang lain. Dalam majlis berasingan, Datuk Patinggi Abang Zohari turut merasmikan Pejabat Dayak Culture Foundation DCF dan Dayak Chambers of Commerce and Industry DCCI di Kuching hari ini. Berucap dalam majlis itu, beliau memberitahu kedua-dua pejabat itu adalah bagi melindungi budaya dalam kalangan masyarakat Dayak di Sarawak. In order to participate in these significant changes in economic landscape without losing your identity. That is where I saw your building architecture. You got 2 towers. One is for modern Dayak, which is basically based on business and commerce. The other one is for you to sustain and protect your Dayak culture. Dalam majlis sama, Datuk Amar Douglas Ugah Mbas berkata DCF akan mendapat kemudahan seni berita untuk para penari dan prestasi budaya serta ruang galeri bagi pameran. With the completion of the building, DCF will have a new state-of-art facilities for its dancers and cultural performers, generous gallery space for its exhibition. Additional office space will allow DCF to continue its role in promoting and preserving the Dayak cultural heritage. Hadir sama Presiden DCCI Datuk Leonard Martin Uning, Pengurus Perusahawanan DCF dan DCCI Tan Sri Datuk Amar Leonard Linggi juga serta Presiden Lulus Segera DCCI Datuk Joseph Salang Gandum. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, hari ini menerusi kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. 1 kes positif dilaporkan di daerah Kuching menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 769 kes. Kes melibatkan seorang wanita warga negara Indonesia yang datang ke Sarawak sebagai pengiring kepada seorang pesakit barah dan mendapat kebenaran di bawah pendekatan pelancongan perubatan medical tourism. Turut dimaklumkan daerah Sibu bertukar status daripada status kuning kepada status hijau setelah tiada kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Seterusnya, Kompleks Sukan Integrasi Kampung Baru Seberang dan sekitarnya bakal berubah wajah dengan siapnya kerja-kerja penambahbaikan prasarana dan kemudahan baru tidak lama lagi. Turut dalam perancangan menaik taraf tapak lapang kawasan Taman Selera Baji Jaya baru meliputi merata dan premix, pemasangan lampu limpah, pembinaan gelanggang petong dan naik taraf sistem perparitan yang sedia ada. Semasa lawatan ke tapak projek pada Isnin, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap adun Kuala Rajang, Datuk Lin Talib Saleh berpuas hati dengan perkembangan projek sambil menambah ianya dirancang untuk melengkapkan prasarana dan kemudahan kawasan Kompleks Sukan Integrasi Kampung Baru Seberang dan sekitarnya. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.